Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Muhammad Faris Akmal bin Ali dengan nombor metrik A175657 akan bertangkar refleksi mengenai hadis satu. Hadis pilihan saya adalah mengenai bab iman, iaitu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya an Abi Abdul Rahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج بيت والصوم رمضان رواه البخاري. Mafhumnya dari Abu Abdullah Ar-Rahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didiri atas 5 perkara: menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Bukhari, hadis bab imadukum du'aukum. Baiklah, terdapat 3 kandungan hadis ini yang menarik untuk kita bincangkan. Yang pertama, hadis ini menerangkan mengenai asas-asas dalam Islam. Kita dapat tahu asas-asas dalam Islam ini adalah asas rukun Islam sendiri, iaitu 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, menunaikan haji di Baitullah pada bulan Zulhijjah, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, asas yang kedua, kandungan yang dalam hadis ini juga menerangkan bahawa asas dalam Islam adalah sebagai pokok keimanan dalam diri Muslim. Yang kita tahu, berdasarkan hadis ini kita dapat menjelaskan bahawa ia sebagai pokok lah. Kita tengok pada hadis ini pokok keimanan, kerana dalam kita membina Islam itu, kita turut juga membina keimanan kita. Yang ketiga, asas ini dapat membezakan kita diri seorang orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kita dapat bezalah. Kita tahu orang Islam ni, orang yang Muslim mestilah dia melaksanakan solat. Beza kita dengan orang yang bukan Islam ni, solat kita bersembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melaksanakan puasa, zakat, haji. Itulah perbezaan kita dengan orang yang tidak beriman. 3 sebab saya memilih hadis ni, refleksi ini. Yang pertama, hadis ini sebagai tunjang utama bagi untuk orang yang beriman. Kita dapat tahu hadis ini orang yang beriman kena melaksanakanlah tuntutan di dalam hadis ini, iaitu bunyan Islam ala khams itu. Yang kedua, hal ini menjadi bukti orang yang beriman perlulah melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Yang ketiga, dalam hadis ini juga kepentingan melaksanakan rukun Islam bagi mencapai tahap iman kepada Allah Subhanahu Taala yang paling tinggi, kerana melaksanakan suruhan wajib. Baiklah, kita teruskan pada pendapat hadis ini yang sangat penting di dalam diri saya dan juga di diri rakan-rakan saya. Yang pertama, dalam diri kita terutamanya, seperti dalam diri saya dan rakan-rakan saya sebagai pelajar Quran dan Sunnah, perlulah menghayati dan mengamalkan hadis ini, kerana pentingnya hadis ini dalam melaksanakan kita rukun Islam tersebut, rukun Islam yang 5. Kerana kita tahulah dalam diri kita ni, walaupunlah kami ni adalah pelajar Quran Sunnah pun, kadang-kadang pun, ya Allah, kadang-kadang pun adalah kita solat pun tidak menepati waktu dan sebagainya. Yang kedua, walaupun kita mengetahui melaksanakan rukun Islam yang wajib dalam diri Muslim ni, tapi kita mesti ada perkara yang kita lupa dalam diri kita, itu kewajipan yang lain, seperti mengamalkan akhlak yang baik dan sebagainya. 4 perkara baru yang saya pelajari mengenai hadis pilihan dan juga keunikan dalam hadis ini. Yang pertama, melaksanakan rukun Islam adalah wajib dalam diri Muslim sebagai pengukuhan dalam diri yang beriman, iaitu kita melaksanakan suruhannya. Yang kedua,
Rukun Islam adalah satu perkara yang selari dengan rukun iman yang wajib kita difahami, hayati dan amalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, rukun Islam sebagai binaan bagi setelah terbinanya pasak ataupun akar, iaitu iman yang kukuh itu, maka benih pada akar tersebut akan menjadi batang pokok, iaitu itulah maksudnya, itulah Islam itu sendiri, untuk menjadikan kita, untuk mengeluarkan hasil yang baik, iaitu menonjolkan sebagai peribadi seorang Muslim dan mukmin. Yang keempat, kita dapat mengetahui bahawa mengucap syahadah, solat fardu, zakat, puasa, menunaikan haji maupun amalan-amalan yang baik, iaitu satu perkara yang mengikut kemampuan oleh umat Nabi Muhammad SAW, iaitu satu ibadah itu mengikut kemampuan lah pada umat Nabi untuk melahirkan sifat kehambaan dan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, harapan dan perasaan tentang kemampuan diri saya untuk melaksanakan sabda Nabi SAW dalam kehidupan kita. Harapan kita berdasarkan hadis ni, kita dapatlah mengamalkan. Kita bukanlah saja hadis ni kita dengar, kita baca di khayal ramai, tetapi kita melaksanakan hadis ni. Maksudnya hadis ni bukan kita saja bercakap, tapi perlukan pengamalan itu terus dilaksanakan. Itu barulah kita membuktikan diri kita sebagai mukmin yang sejati. Yang kedua, dalam kehidupan kita ni, kita tidak boleh lari dalam hidup kehambaan, kerana kita hidup di dunia ni adalah kerana Allah SWT. Dalam kita tahu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kena ingat prinsip itu. Kita hidup, kita ibadah, solat, satu perbuatan yang kita buat ni kerana Allah SWT. Jadi kita jadi kena memahatilah dan mengamalkan suatu perkara ini yang disampaikan ini adalah untuk diri kita, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Seterusnya kita teruskan pada tindakan-tindakan yang seterusnya untuk saya lah, di sini saya sini yang lemah ini, dan apa yang perlu saya lakukan kita berdasarkan hadis ni sebagai solusi dan panduan dalam kehidupan. Memang betul apa yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Quran dan hadis-hadis baginda ni adalah solusi lah, panduan dalam kehidupan. Cuma pilihan kita sama ada untuk menerima, menolak, ataupun kita buat tahu, ataupun kita tak buat langsung satu perkara. Kerana Allah sudah bagi petunjuk dah bahawa untuk membina ataupun terdirinya Islam itu atas 5 perkara, kita tahulah, iaitu rukun Islam lah. Dan kita sebelum rukun Islam, kita pun akan mengetahui rukun iman Islam, dan kita mengetahui ihsan ataupun tasawuf itu. Ini apabila kita lengkap 3 elemen itu, maka terlahirlah din al-Islam itu. Jadi itulah pentingnya dalam kehidupan kita ni untuk menjadikan sabda Nabi SAW itu sebagai solusi dan panduan ke arah kehidupan. Dan itu saja refleksi daripada saya. Saya mengharapkan refleksi ini dapatlah sebagai nilai tambah dan kebaikan bersama kita dalam diri kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.